perlembagaan kita tidak memperuntukkan undang-undang hudud, undang tizam, tak ada, maka negeri tidak boleh berjalan. Kalau negeri berjalan di bawah perlembagaan, dia null and void, orang lesu kerjaan. Siapa lama kita ubing, akhirnya apa jadi? Semalam saya pergi datang ke rumah dan Kelantan datang rumah, kita bincang-bincang. So Allah bagi jalan yang saya nampak kalau Allah Ta'ala izinkan boleh mudah, iaitu tidaklah ada orang yang akan membawa private bill cadangan dalam parlimen minta parlimen luluskan kebenaran kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan hukum hudud. Siapa nak bawa? Kalau pembangkang bawa tidak disambut oleh mana-mana menteri, maka cadangan itu tertolak dengan sendiri. Bawa cadangan, table, ada nak menteri seorang yang dia kena menteri seorang yang akan mengatakan saya sokong, saya bagi laluan. Mana ada menteri yang akan buat mungkin, tapi tak janji depan saya, tak apa, saya akan sokong, saya akan bagi laluan dengan syarat big boss kena setuju. Dia kata, ini kerja Ustaz. Aku juga. Okey, saya ambil tengah jawab. Makan saya akan lupa, saya akan convince supaya dia bagi laluan. Kalau dia bagi laluan, maka kita rasa senang kita mendapat kelulusan Dewan yang memerlukan simple majority, bukan tutan. Dan dalam perkiraan kita, dia dapat tutan, dia dapat simple majority. Kalau lulus begitu, bacaan pertama, kedua, yang ketiga. Kalau kita tahu kawan kita akan tahu, nak makan. Tapi kesan daripada kawan kita menentang kita, maknanya permuafakatan kita akan bercerai. Saya nikah, saya akan berjumpa dengan big boss, membentangkan, meminta, sebab nilai iman kita teruji di sini. Kita menentangkan atau kita penyokong atau bagi laluan. Seperti ini boleh disebutkan dekat. InsyaAllah ruang itu akan mudah, sebab sudah ada orang yang telah mengaku dapat. Bukan senang ni. Kalau bahasa nasib ni, kita kena buat dah habis, dah kena. Jangan bimbang kalau kita buat kerana Allah Ta'ala akan bagi laluan dengan mudah. Itu saya kata, ini maksud mudah memang yang dapat dia memang dijaga oleh Islam dan sebagainya. Inilah yang katakan bahawa tengok orang ini, kalau dia melakukan, belum melakukan jenayah itu, baru sekadar mula saja baru. Contoh dia baru pejam pintu rumah, tak curi lagi. Buatlah sesuatu yang boleh dia lari, jangan terus bunuh dia. Dia baru nak masuk bilik anak perempuan kita ataupun bilik orang jaga gaji kita, baru nak masuk, tak boleh bunuh lagi. Buat sesuatu yang boleh dia lari, maknanya tidak boleh bertindak terus kalau orang itu maksud mudah. Yang tadi dah, yang pertama tadi itu, kalau orang ulang balik, kalau orang itu murtad, tahu dia murtad,
Kalau dia ni orang ni memang pezina yang tunggu masa saja, maka orang tu kita boleh nampak bunuh. Tak salah. Yang ini orang Islam yang maksum dan dia buat kerja jenayah, dia i'tidah. Kalau kita ada atas harta, dia boleh buka kunci kereta dia baru nak curi, jangan terus bunuh dia. Buat sesuatu yang boleh dia lari. Kalau dia mercun, pasal mercun bola. Kalau buat begitu dia tak lari juga. Bagi amaran dekat dia. Amaran pun tak makan juga. Tengok dia, nak serang kamu ke tidak? Aku nampak kan dia nak serang kamu, baru boleh kita bunuh dia. So, senang faham yang tadi tak payah amaran, yang ni kena amaran. Kalau baca jumpa, sekiranya manusia mendapati penyerangan sedang melakukan jenayahnya seperti sedang melakukan angkara keji, zina, dia dah buat zina, atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, tidak bunuh lagi, baru kuat pistol ke, baru keluar pedang samurai kan, dia hendak membunuhnya serta-merta, dia berhak membunuh serta-merta tanpa sebarang amaran. Dalam keadaan ini, apabila penyerangan dibunuh, darahnya adalah halal dan tiada kisah, dan dia dikenakan kepada pembunuhnya. Sekiranya mangsa mendapati penyerangan, cuba, ni baru tadi buat dah, dia cuba melakukan jenayahnya, cara membunuh, mencuri, membuat angkara zina atau sebagainya, mangsa hendaklah melakukan terhadap mencegah penyerang secara berperingkat-peringkat. Sekiranya mangsa mampu mencegah penyerang dengan menggunakan kata-kata atau meminta pertolongan, dia diharamkan memukul penyerang atau membunuh penyerang. Poin tadi, kalau dia memang telah ambil barang dah, dia curi dah, ataupun dia telah zina dah, maka boleh bunuh tu. Kalau dia baru saja nak cuba, tak ambil lagi, orang itulah dia buat ini, maka tidak boleh dia dibunuh, maka dibuatlah yang boleh dia dapat dielakkan. Okey, pada akhir, jika segala tindakan tadi tidak berkesan kecuali mangsa terpaksa dibunuh, ketika itu darah penyerang adalah halal. Itulah kesimpulannya yang pertama. Berapa contoh serangan serta hukumannya yang kalau yang berminat ataupun yang kita lihat balik kepada kaedah syarak dalam menentukan sesuatu tindakan. Syarak begitu cermat, syarak begitu hati-hati dan kira semua segi. Walaupun sebenarnya ini bila dalam keadaan situasi kita tengah malam, orang masuk nak tahu di mana dia nak apa jadi pakai hutang aja. Tapi dah dalam suasana kata Islam ada ruang begitu tu untuk mengurangkan pembunuhan, mengurangkan kecederaan dan mengurangkan orang yang nak mencuri. Macam nak mencuri tadi, jangan terus bunuh dia, hambat dia dengan macam, maksudnya Islam amat hati-hati dalam tindakan apapun. Ini beberapa contoh serangan serta hukumannya. Contohnya, saya nak buat kesimpulan yang senang, sudah boleh faham. Seorang dia pergi mengintai rumah jiran dia. Rumah ada lubang, ini macam rumah kampung lah. Dia memang, dia tahu rumah dia ada lubang sebesar ini. Sedikit mengintai isteri kawan tu, cari ke, mengintai sedang tidur kan. Dia pun ambil batu satu, kali masuk tu. Ataupun balik kena mata buta. Adakah dia kena sesat? Betul. Kedua, baling juga biasa dengan alat yang tidak boleh mati. Kena kepala, mampu. Apa hukum dia? Itu dikatakan bahawa seorang
mengintai isteri orang lain yang sedang berada di dalam rumah melalui lubang dinding, lalu tuan rumah melempar benda kecil seperti batu atau sebagainya menyebabkan pengintai buta atau mati. Dan bagi kes ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari yang Muslim, jika ada seorang lihat ke dalam rumah kamu dan kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu membandinginya dengan batu hingga menyebabkan batal terkeluar, maka kamu tidak bersalah. Tak ada apa hukuman nak dibuat kepada tuan rumah itu, badan meminta orang. Dalam kitab fikah, dalam tu, kalau dalam Talibin tu kita tengok, dia tahu dah kata kawan tu itai ke lubang tu, dia pergi pasang jarum dia awal dah. Tak jauh ke tengah tu, tengok pum kena atas cucuk jarum kena mata. Itu dia pekah bincang tak habis itu. Dan ada hadis pula mengatakan bahawa buatlah apa pun yang tu, kamu tidak bersalah apa-apa. Itu dia katakan yang pertama. Apa yang kedua, kalau dia buat demikian itu ada sesuatu sebab yang mengapa dia pergi hendak apa jiran dia. Contoh dia isteri dia selalu pergi rumah jiran. Dia buat apa ni? Maka dia pergi minta dengan perempuan ini. Dia pergi bertandang sebagai jiran sungguh ke, ataupun ada projek. Dia pergi minta. Syubhat dia pada ketika itu memang isteri dalam rumah tu. Yang ini pun ada hukum. Itu dia katakan bahawa walaupun bagaimanapun tindakan tersebut mestilah dengan syarat tidak ada mahram atau isteri pengintai dalam rumah tersebut ketika itu. Ini kerana ketika itu wujud keraguan, sama seperti masalah mencuri harta yang berkongsi. Itu satu tambahan. Syarikat dua orang, harta itu harta kongsi bersama, partner. Seorang mencuri harta itu, kenapa tangan ke tidak? Tidak, sebab dalam harta itu ada hak dia. Sama dengan tadi itu, bahawa hak kawan ni, isteri dia ada sana, dia kena beritahu sikit ibu bapa. Maka dia minta ketika itu dia tidak boleh dicederakan, tidak akan dipotong tangan. Kalau yang curi pun tak dipotong tangan, yang tadi pun kalau dia cederakan orang itu, dia kena akan dicerahkan balik. Seorang penjaga atau wali menghukum orang di bawah jagaannya. Ini misalnya wali, kita bapa, anak itu orang bawah jagaan kita, ataupun pekerja memang di bawah jagaan kita, maka kita wajib menjaga dia. Sebab tu kalau dia orang di bawahnya itu, kita telah melakukan perkara yang boleh sampai kepada orang itu mati, sedangkan tidak sepatut dia mati, dia dimaafkan. Tapi jika digunakan tindakan membaling batu yang besar, yang kalau kena maka dia mati, maka dia tidaklah kena bayar dia. Menghukum anak murid dan hukuman tersebut menyebabkan kematian, sekiranya pukulan tersebut pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian, penjaga akan dihukum kesal. Samalah dengan kita baca dulu, orang di bawah jagaan kita itu boleh kita hukum, tapi jangan hukum sampai ke peringkat mati. Ada dua keadaan mati. Kalau dia hukum, dia pukul dengan rotan biasa yang tak boleh mati, tapi orang tu mati juga, dia tidak bersalah, tapi kena bayar dia. Tapi kalau hukum dengan hukuman yang biasa dia boleh mati, pukul kepala dengan tungkat, letak dan boleh pecah kepala, maka itu dia buat, maka dia kena hukum kisah dan membunuh balas. Inilah yang dibincangkan sepanjang dalam bab ini. Nombor dua itu sekiranya pemerintah atau wakilnya melaksanakan hukuman. Jadi contoh dia, orang yang sabit kena rotan 40 rotan minum arak. Biasanya rotan yang Islam letakkan itu tidak boleh mati.
Tapi pukul mati orang tu. Apakah tukang pukul kena pukul balas ataupun kena kisah? Tidak. Sama ada pemerintah pun tak boleh, orang tak boleh sue pemerintah kata dia mati. Ataupun tukang pukul tu, mungkin kau pukul kuat kot. Tak, pukul ada kaedah dia. Yang biasa pukul tidak mati. Kalau mati juga, maka bukan mati itu disebabkan pukul, sebab memang ajalnya begitu. Itu utama perlu kita faham. Kalau orang tu dia penghisap dada, atau orang itu dia memang telah menjadi peminum arak yang ketagih, orang ini biasanya ketuk sikit mati. Kalau tahu demikian, seperti Nabi pernah pukul orang macam ni. Pasal orang tu memang dia, orang tahu sangat dia tu memang pengisap, memang taib arak. Dia kusri dengan Umar seorang tu memang taib arak, bawa kepada Umar, sabit dia mencuri, sabit dia minum arak. Umar hanya memukul dengan lidi pokok buah taman, dengan tandan buah taman sahaja, tapi cukup syarat. Mana hukum itu kerana bimbang, takut kalau bagi dengan orang yang sebenar, orang tu mungkin mati. Kena jaga juga nyawa dia, maka dibuat demikian bagi mengurangkan keadaan. Atau pemerintah ke ataupun orang yang mengukur tadi, maka tidak dikenakan balas kata dia. Nombor 4, orang yang merawat seorang, tapi bedah sebagai contoh. Tak sepatutnya bedah perut orang tu mati, bedah mati. Walaupun kitab ini dia contoh sebagai orang yang ada ketuan, contoh saja, takkan potong ketuat tubuh di belakang. Doktor ataupun perawat Islam merawat dengan cara memotong, gunting atau pisau. Gunting ketuat mati kau kata. Kau mana nyawa apa? Boleh tak? Contoh itu bukan nak ambil ketuat sebagai contoh. Contoh itu boleh bawa sampai ke peringkat doktor-doktor yang deal dengan orang sakit pembedahan jantung, kepala. Kita tengok tu cerita seorang pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan, ada 4 orang doktor, 2 orang doktor jantung, 2 orang doktor pakar kulit, seorang penyakit mata. Sebab pada ini pencen daripada kerjaan bukan hebat, sihat main golf. Anak sebab ni doktor jantung, suruh dia pasal jantung. Aku sihat, dia pasal apa? Sudah orang duduk ni banyak kali catat, akhir dia pergi pasal jantung. Itu jantung yang berjalan. Kampung ada satu, apa dia Nero 3 hari lagi elok. Itu lepas kami suruh periksa, bapak ada jantung, ini. Jangan biar lama sini nak kena bedah, nak kena bubuk apa nama ni. Aku tak dapat. Aku tak rasa apa main kau. Anak-anak ni punya sayang bapak, pujuk dia bapak. Akhirnya bapak tersanjah sebab saya kena pergi buat juga. Tak mau buat, aku sihat, tak mau buat, pergi buat juga. Buat, macam tu. Ada kena mana dengan keyakinan, dengan apa semua. Pergi buat, bius, selesai, daya. Tak sedap-sedap. Hari yang ketiga, meninggal. Nak salah siapa?
Okey, itu yang kita sebut. Dia orang buat kata itulah qada qadar. Ujian dan qada qadar. Memang Bapak luar pandai, dia pass away dengan cara itu. Kamu tidak salah, dan guilty, tak apa. Guilty, it's okay. Itu saya teringat dia kata, inilah dia perawat, tapi sampai orang itu mati, kalau dia tidak cuai dengan kerja dia, maka dia tidak akan bayar sebarang pampasan, dia bebas. Tapi kalau berlaku dia cuai dan sebagainya, kita panggil negligent lah, maka dia akan kena ambil tindakan. Tak sampai bunuh balas, tapi dia kena bayar, dia pergikan dengan dia. Nombor 5 ni, orang yang diamanahkan untuk menghukum orang yang bersalah. Dua keadaan. Satu keadaan dia tahu hukum orang ini memang adil bagi dia, memang tidak ada sebarang syak wasangka. Betul, respect. Ada yang kedua, tukang bunuh, dia tahu bahawa pemerintah zalim, orang ini dihukum kerana tidak sebulu dengan dia, memang dia nak ni jadi bunuh, maka dia arahkan mahkamah, cara macam mana pun aku nak dia dibunuh. Dan dia tahu tukang pancung, dia tahu mengatakan satu kes ni memang dia fair, tak ada campur tangan pemerintah, memang dia layak dibunuh, maka dia bunuh, tak ada masalah. Adapun yang kedua, dia tahu dah hukuman itu tidak adil. Pemerintah memang nak bunuh kawan ini kerana apa? Kerana bunuh. Dan dia mengarahkan mahkamah supaya hukum bunuh dia. Maka hukum bunuh. Tukang bunuh tadi, bolehkah tidak dibunuh orang itu? Jawapan dia, tidak. Sebab mengiyakan kezaliman kepada orang, maka dia telah zalim sama. Maka dia tidak boleh taat pemerintah dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak boleh hukum. Jika dia hukum juga, dibunuh juga orang tadi itu, orang tahu dia keberatan nak bunuh, sepatut tidak bunuh, maka dia bunuh juga, bertukar kerajaan, maka dia boleh dibawa semula ke perbicaraan, maka dia boleh dihukum bunuh balas kerana kau bunuh tadi itu orang yang tidak berhak mati. Dua keadaan. Yang pertama tadi fair, dia boleh bunuh. Yang kedua maka dia tidak boleh. Itulah dia kesimpulan yang kita dapat ketika itu. Akhir sekali kita sampai kepada satu perhatian. Dibawa satu kisah ini yang unik, iaitu orang Islam apa berlaku pun ke atas diri dia tak boleh minta dia dimatikan. Orang Islam sakit macam mana pun dia tak boleh minta taklah matikan dia. Yang boleh, kata Nabi, yang saya buat ada, Nabi kata, wa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu terpaksa juga menghadapi situasi yang kritis, tertekan macam itu, kamu doalah, ya Allah, kalaulah hidup saya ini ada guna lagi kepada agama saya, kepada diri saya sebagai hamba kepada-Mu, ya Allah, lanjutkan umur saya. Kalau tak guna apa dah, ya Allah, tak apalah, kamu ambillah saya. Itu asalnya. Tapi ini kes ni orang ni dia terjatuh dalam api. Saya cek, rupanya dalam kitab ini dia gunakan perkataan yang silap atau terjemah silap. Menurut kata Syafi'i ini seorang yang mencampakkan dirinya ke dalam api. Bukan. Dia bukan mencampakkan dirinya, dia terjatuh dalam api. Kalau dia campak diri dalam api, dia bunuh diri. Bunuh diri apa masalahnya? Dia dengan masalah. Tapi ini dah, dia bukan mencampak, dia terjatuh dalam api. Yang senang tuan-tuan nampak macam bomba. Sedang menghadapi situasi api yang marak,
terbakar hutan